السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالعالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات، اللهم افتح لنا أبواب العلم وأبواب الجنة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ya rabbal alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Pencinta ilmu, tuan guru saya, sahabat-sahabat, keluarga, anak-anak, adik-adik, dan semua yang menonton rakaman ini, didoakan semoga semua dalam sihat, sejahtera, aman, damai, biasa berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala, dan beramal sesungguhnya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendoakan agar hati ini sentiasa tetap dengan agama ini, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbin qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, yang bolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati kami dalam agama itu, agama ini, dan mentaatimu ya Allah. Niscaya kita berdoa dan mengharapkan kematian kita, kematian yang diridai, kematian yang bersama-sama kita iman Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mohon Ta'ala kita pergi dunia ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, dan terima sebagai hamba Allah yang tenang, mutmainnah. Ya Allah sebutkan, irja'i ila rabbiki radi mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Moga-moga kita terima Allah sebagai warga syurga Allah Ta'ala. Malah kita mohon supaya dapat syurga al-Firdaus dan dapat melihat wajah Allah Ta'ala di mahsyar nanti, di akhirat nanti, di syurga nanti, dan bertemu kasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kerana dia dengan Allah Ta'ala kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan binan mengenal agama ini, beramal dengan agama ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, hal ini kita berada pada hikmah yang 250 daripada 261. Maknanya ada 11 hikmah lagi kita akan habis khatam kitab ini. Moga dipanjangkan umur, dilapangkan masa, diizinkan untuk khatam kitab ini dalam masa 3 minggu lagi insya-Allah taala. Walaupun matlamat kita bukan khatamnya, matlamat kita adalah memahaminya, beramal dengannya, menyampaikannya pada orang lain untuk beramal bersama. Itu yang matlamat kita. Dan bersama-sama nak khatam, masya-Allah. Sebab di zaman ini tak ramai lagi dah kita belajar untuk khatam. Ada yang bab pertama, bab kedua habis. Kita lain juga di masjid-masjid, di surau. Kadang baca kitab lama, kitab Matan Badrin. Guru pertama datang baca kitab Matan Badrin, bab ibadah, mula taharah, bab solat. Kemudian dia berhenti. Diberhentikan. Atau dipindah tempat lain. Atau berpindah tempat lain. Guru lain pula sambung balik bab taharah lagi, bab solat lagi. Tak pernah habis. Lain kan kawan belajar di pondok zaman-zaman dulu. Memang dimulai pada muqaddimah hingga khatimah. Baca kitab Matan Badrin itu pada awalnya, penutupnya. Kitab Musalli itu awal penutupnya. Kitab Bidayah awal penutupnya. Kitab hadis misalnya awal penutupnya. Dulu. Kita baca kitab Ibnu Katsir pada awal penutupnya. Baydawi awal penutupnya. Dulu sampai khatam. Sampai guru sudah hadiahkan ini, saya telah pun memberi ijazah kepada anak-anak semua. Sekian lah begitu. Sekarang tidak lagi. Alhamdulillah dapat selesai kita ikam ni sampai akhir, kita dah khatam sebuah kitab. Dan
faham isi kandungannya sebaik mungkin. Dan ingat, beramal dengannya. Dan ingat juga, sampaikan kepada yang lain. Balighu, sampaikan. Walau sedikit. Walau ayat. Mata yang berbunyi, qala al-imam al-arif billah Tajuddin Ahmad Muhammad bin Abdul Karim Ibn Atta al-Sakandari rahimahullah ta'ala, kaifa tatlubu tadmul aiwadu ala amalin wa mutasaddiqun bihi alaika am kaifa tatlubul jaza'u ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Bagaimana kamu dapat menuntut imbahan atas amal, minta habuan pada amal kita itu, padahal Allah yang mensedekahkan amal itu, wa mutasaddiqun bihi alaika. Am kaifa tatlubul jaza' ala sidqin wa muhdihi ilaika. Bagaimana kamu dapat minta ganjaran atas keikhlasan pada Allah yang menghadiahkan kepada kamu. Musaddaqun muhdihi, sedekah dan hadiah. Ya, ada perkara itu, insyaAllah. Kena masa kita bincang waktu-waktu yang lain, kita sampai sini. Ya. Sekadar sikit huraian daripada yang dhaif ini, yang fakir ini. Moga-moga dapat dipahami. Namun saya ulang-ulangi bahawa tidak cukup dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, fakir ini, pendengar semua pada anak-anak atau abang-abang juga mungkin ayah. Mungkin tidak ada ayah kuatlah sebab saya ber-70 lebih. Yang ada bawah pada saya itu adik-adik. Itu anak-anak, cucu-cucu juga. Kita baca kitab ini dengan memahaminya semaksimal mungkin. Tak cukup belajar daripada guru-guru lain, daripada pakir-pakir kita, daripada buya kita, kepada baba dan sebagainya, masyayikh, untuk mendalaminya. Namun saya ulang juga bahawa mendalami ke mengkhatam ke itu, ya penting. Dan lebih itu adalah beramal dengannya. Malam sedikit. Amal itu adalah daripada Allah Ta'ala. Allah bagi. Hidayah Allah bagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Siapa pun boleh bagi hidayah. Boleh siapa pun. Melainkan Allah yang bagi. Hatta sejarah membuktikan kepada kita. Bapa Nabi SAW, Abu Talib, sangat baik dengan Nabi, menjaga Nabi, sayang Nabi. Hampir akhir hayatnya Nabi berada dekat dia. Ya ammi, qul la ilallah. Tidak Islam dia sampai akhir. Pada zahirnya, wallah alam pada hakikatnya. Berkata Imam Athaillah mengingatkan, kita sangka itu beramal pada Allah. Kita rasa kita beramal. Hari ini kita belajar kitab, kita mengajar kitab, kita solat, kita sedekah, kita berpuasa Khamis hari ini. Kita buat bekal untuk berbuka puasa misalnya. Semua kita buat. Ya, kita amal gitu. Akhirnya Allah beri kita taufik untuk buat. Ya, sedangkan Allah yang beri kita hidayah, taufik, motivasi, bergerak untuk buat. Kenapa kita puasa Khamis kan ni? Siapa gerakkan? Allah. Ilmu banyak, ilmu Allah. Saya bergerak untuk kita, Allah. Kita solat subuh pagi tadi, berjamaah. Kita solat zuhur tadi. Kita solat asar nanti. Maghrib nanti, insyaAllah jadi panjang umur. Isya, dan kita putarannya. Saya bagi Allah. Berapa ramai yang tak terpilih. Fajtabakum. Allah pilih kita. Fajtabakum. Allah pilih kita. Bersyukur. Kenapa? Jadi maknanya Allah yang beri. Maka amal itu bukan milik kita. Tapi ilham dari Allah. Kekuatan dari Allah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Segala dari Allah Ta'ala. Yang bergerak kita beramal Allah Ta'ala. Dikerap kita beramal Allah Ta'ala. Berilmu untuk kita Allah Ta'ala. Subhanak. La ilma lana illa ma'allamtana. Subhanaka la ilma lana ya Allah. Maksudnya engkau ya Allah. La ilma, tidak ada ilmu dari kita. Illa ma'allamtana, mereka Allah beri kepada kami. Mana kita tak apa-apa, Allah bagi kita. Kita beramal, bersyukur kepada Allah. Oh, untunglah aku beramal hari ini Allah. Aku nak buat. Allah untung, Allah tak untung. Seluruh isi bumi beramal.
bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, segala amal, Allah tak rugi, tak untung apa-apa. Semua si di dunia mogok, manusia aja mogok tak beramal, Allah tak rugi apa-apa. Kita beramal, Allah tak untung apa-apa. Kita mogok, sebab Allah itu maha kaya. Wal ghani yang boleh siapa. Apa kebaikan kita buat untuk kita. Kalau kita buat jahat, dia balas untuk kita juga. Maka sebab itu, bersyukurlah. La in syakartum, la azidannakum. La in kafartum, inna azabi lasyadid. Mudasyai' ibn al-Ajibah. Dalam syarahnya itu, dia kata, amalmu adalah anugerah. Bukan hak kamu. Maka jangan engkau melihatnya sebagai sesuatu yang layak dituntut balasan. Allah bagi kepada kita. Kita manfaatkannya untuk kita. Nak minta apa lagi? Syekh Zarruq berkata, melihat amal sebagai milik diri adalah hijab, tertutup. Melihatnya sebagai kurnia Allah Ta'ala membuka pintu ma'rifah. Kita bersyukur dan yang Allah bagi ni kita buat. Kita lakukan semua untuk kita sebenarnya. Allah muji kita untuk kita sendiri. Tak untuk apa-apa, tak rugi apa-apa. Atau maha kaya. Wal ghani. Wal aghniya. Itu kata Syekh Ajibah juga Az-Zarruq. Ikhlas itu seni Allah bagi. Ikhlas Allah bagi. Ikhlas sirran ikhlas. Kita ulang kalimah. Hayatul jasad birruh. Hayatul ruh bil almi. Dul almi bil amal. Dul amal bil ikhlas. Ikhlas itu sirran min asrarillah. Rahasia Allah yang tahu. Ikhlas itu. Ini kita ikhlas berjuang. Berjihad, berdakwah, belajar. Berjuang tak tahu lagi. Entah tak ikhlas. Saya buat contoh yang mudah. Tok Imam. Dulu-dulu. Jadi imam di masjid. Tok Bilal. Tok Siak. Itu contoh mudah faham insyaAllah. Dapat duit kan? Tak dapat. Tok Imam. Tok Khatib. Tok Siak. Tok Bilal. Tak dapat apa-apa alasan. Kalau ada pun, kalau di kampung-kampung dulu ada lapan. Mungkin zakat fitrah. Kan dulu bagi beras. Tok Imam. Berapa kampit setahun. Itulah. Kemudian tiba-tiba akhirnya imam dapat gaji sebulan sekian-sekian. Fikir balik, ruginya 30 tahun jadi imam tak dapat apa-apa. Sekarang dapat. Habis. Bersyukurlah dah 30 tahun jadi imam tak dapat duit, Allah beri sihat, Allah beri ramai kawan, dan ketenangan. Masya Allah. Daripada orang yang kaya raya dan sebagainya tapi diuji dengan kesakitan dan penyakit. Kalau bagaimana tidak maksudnya itu salah. Tak Allah Ta'ala nak bagi. Mungkin kita tak baik tapi baik. Sebenarnya. Kita nampak tak baik, dia baik. Nampak baik, tak baik. Kita nampak khairan, tapi syarran. Kita nampak syarran, tapi khairan. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Nak uji kita dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan dihina orang. Tapi akhirnya kita dapat kebaikan. Tidak sombong, tidak riak, tidak zalim. Syurga balasannya. Allah uji dengan kesenangan, kemewahan, kekuasaan. Lupa pada Allah Ta'ala. Sementara saja besok kita dapat azab Allah Ta'ala wa yazbillah. Jadi, bukan semua orang mampu ikhlas. Jika hati kita tidak riak, tidak ujub, tenanglah beribadah, itu tanda Allah menghadiahkan sifat as-sidqun, kejuran biasanya itu. Alhamdulillah syukur. Kita buat kebaikan tak terasa besar pun. Kerana kita Allah yang takdirkan, Allah beri. Kita beri hadiah sebanyak mana pun tak usah sombongkan apa yang Allah kita beri itu, Allah pinjam dari kita untuk muji kita. Yang berbangga, aku dah bagi besar masjid, aku tolong orang sekian-sekian. Berbangga. Tidak, tak perlu berbangga. Dan tidak boleh bangga pun. Maha bersyukur kerana Allah beri peluang kita. Dia beri harta sebanyak untuk memuji kita. Dan kita pulangkan semula hak itu pada yang berhak. Maka tidak wajar kita berkata dalam hati, aku layak syurga sebab ikhlas. Tidak, tidak layak. Bukan kerana itu. Syurga itu rahmat daripada Allah SWT. Kerana ikhlas itu pun bukan hasil usaha semata. Bedalah tajalli rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahaya menuntut balasan. Jika seorang merasa aku banyak beribadah, aku layak berganjaran, Allah beri balasan pada aku. Ini tanda gurur, tertipu dengan amalan. Sedangkan hakikatnya kita patutnya malu, bukan menuntut. Dalam konteks kita semasa orang beri itu macam-macam, bagi. Dia minta apa lagi? Allah bagi kita. Syukurlah. Dan kita tolong sana, kita tolong sini, kita bantu sini. Sombong apa? Yang kita bagi tolong itu Allah bagi. Duit kita itu Allah anugerahkan. Ilmu Allah anugerahkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allah bagi ilmu kita. Kita sumbangkan, kita ajar, kita didik manusia, kita lebih dengan ilmu. Apa nak banggakan? Ilmu itu Allah bagi. Kehendak Allah bagi. Kehendak Allah bagi. Allah peluang. Berapa ramai orang berilmu tidak menyumbangkan ilmu. Berapa ramai orang belajar tak pandai. Tak pandai. Tapi dia reda. Dia syukur. Dia sabar. Reda Allah Ta'ala. Walaupun tidak pandai. Tidak alim. Tidak tasawur. Tapi redanya, syukurnya itu dapat ganjaran. Ada orang belajar dan belajar ilmu dapat sumbangan macam-macam. Dia menyumbang bagi bagai. Sombong. Takabur. Ya. Waliyahzubillah. Dalil Al-Quran. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. So, nikmat ada padamu Allah bagi. Sunnah ni. Nikmat apa dia? Kesihatan, ketenangan, keamanan, kekayaan, ilmu, pujian, segala itu. Nikmat itu Allah bagi. Bukan kerana kita pandai. Ramai orang yang pandai. Bukan kata rajin kerja. Oleh rajin juga tak dapat. Allah bagi. Berapa nak jawatan, berapa nak jawatan, tak dapat. Allah dah berikan jawatan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Menteri besar. Pegawai tinggi. Pegawai jurusa A, jurusa B, jurusa C. Terus. Allah bagi. Pinjamkan. Cukup masa tarik balik. Cukup masa pencen. Terus mungkin ada berbagai-bagai lagi. Masa gunakan nikmat itu semaksimalnya untuk Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Bukan berbangga. Pinjaman. Mudahnya seorang penjawab awam. Seorang guru katakan. Kepada guru biasa, kepada guru pulang kanan, kepada pengetua, kepada pengarah. Ada menteri. Dua-dua pada guru. Siapa jadi menteri? Siapa tak nak jadi menteri? Ramai nak. Tapi tak semua dapat. Dia seorang saja. Atau orang saja. Terhad. Misalnya. Maknanya. Yang dapat itu bersyukur. Yang dapat itu gunakan semaksimalnya kuasa yang diberi. Kena Allah Ta'ala. Yang sombong. Besok habis tempoh. Habis dah menterinya. Habis masa. Habislah tak ada pengetuanya. Tak dia pencen. Ya. Semua sementara. Dan firman Ta'ala lagi surah An-Nur ayat 1. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahdin abada. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahdin abada. Kalau bukankan kurnia dan rahmat Ta'ala, tidak seorang pun akan bersih baik amalannya. Sebab Allah takdirkan. Allah kuasanya, kodratnya, ilmunya Allah beri. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada apa-apa. Allah pilih kita, hajtabakum. Yang merasa besar dengan amal. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alai islamakum. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Maaf, tersan tak habis. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alai islamakum. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Mereka merasa berjasa dengan Allah, dengan Islam. Islam mereka itu. Katakanlah, kul la tamunnu alai islamakum. Jangan kamu merasa berjasa. Bahkan Allah yang memberikan kurnia kepada kamu. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman ila akhirah. Soal Al-Hujurat. Ya, kita baca ayat Quran. Kita baca terjemahannya bagi tidak faham bahasa Arab. Kita cuma melihat tafsirnya, asbab nuzul dan sebagainya.
Kita cuba mentadaburnya, Masya Allah. Tak ada apa-apa kita. Apa yang kita mampu? La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya pun dengan Allah bagi segalanya. Kenapa nak sombong? Ya, kita cuba teruskan lagi sikit. Itu daripada Quran Karim. Ini hadis pula. Hadis masuk syurga bukan kerana amal semata-mata. Rasulullah SAW sabda, tidak seorang pun masuk syurga kerana amalnya. Maaf, ini maksudnya saja. Rasulullah bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Baginda menjawab, ya, termasuk aku. Jadi jika Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku, Allah bagi. Amal terima kerana taufik dan ikhlas. Hadis Nabi SAW, sungguhnya amal itu bergantung pada niat. Inamal amal binniyah. Niat ikhlas itu sendiri adalah anugerah Allah Ta'ala. Semuanya pada Allah Ta'ala. Kullun min indillah. Semuanya bagi. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Dengan setingginya. Inilah kesimpulannya. Lemahkan orang awam. Dia orang awam kita lah. Orang awam. Melihat amal dari sendiri. Begitu kan? Bila saya buat kerja, saya mengajar, saya bersedekah, saya ke umrah, saya pergi haji, saya menolong keluarga, menolong jiran tetangga, menerima tetamu, dan berbagai-bagai. Apakah itu kodrat saya sendiri, iradat saya sendiri, ilmu saya sendiri? Maka bagi orang awam, dia kata, Allah, inilah aku. Aku telah berbaik kepada ibu ayah. Telah berbaik kepada tetangga. Baik dan murid-murid. Baik pada guru-guru. Melakukan ibadah. Berkhidmat pada masyarakat. Pada negara dan berbagai-bagai. Bukan politik lagi besar daerahnya. Sebagai wakil rakyat. Gadun. Atau rakyat sebagai parlimen. Menjadi menteri besar. Menjadi menteri. Menjadi Perdana Menteri. Hebat. Maka melihat amal dia sendiri. Dengan kuasa yang ada, dia buat macam-macam. Pada menteri, dia bagi projek berbagai-bagai. Pada guru besar, dia buat bagi-bagai pada murid dan keluarganya. Adik. Oh, dia bangga lah. Ingat. Siapa dia? Dulunya dia manusia. Si anak-anak lain. Didewasakan, dia belajar. Dan sampai jadi apa sekarang ini. Sebagai pengetua sekolah. Guru sekolah. Ketua kampung. Adun. Member parlimen, speaker Dewan Rakyat, sebagai negara, jadi menteri, di Perdana Menteri. Semua itu proses berlaku. Kehendak siapa? Allah. Yang dia berikan itu mana? Allah pinjam pada dia. Kuasanya, hartanya, pengalamannya, ilmu Allah pinjamkan. Oh, dia lupa itu dia pinjam. Maka dia berbangga lah. Aku. Akhirnya kosong. Zero. Tidak ada apa-apa pun. Dia tak sedari bahawa dia itu hak Allah. Ilmu Allah bagi. Harta Allah bagi. Jawatan Allah bagi. Kesedaran Allah bagi. Kesedarannya itu Allah bagi. Kehendak itu Allah bagi. Kehendak itu Allah bagi. Yang lupa itu. Yang masa dia lah. Aku lah. Ini apa yang Islam berlaku pada masyarakat awam. Pada orang awam. Dia berbangga dengan apa dia buat. Dia bersyukur lah hartanya. Allah bagi. Allah pinjamkan pada dia kuasa. Allah pinjamkan pada segala-galanya. Itu orang awam. Itu kebajikan. Kita naikkan. Perlu kita belajar. Sama di masjid, di usrau, di sekolah, di universiti, di kolej, belajar. Belajar ilmu kerohanian ini. Ilmu hati ini. Kalau belajar yang lihatnya kita nampak, itulah. Tapi berarti Allah. Sebenarnya apa yang aku buat ni, Allah kehendak Allah Ta'ala. Izinnya juga. Selamat insyaAllah. Yang kedua. Salikin. Suluk. Pada salaka. Orang berjalan. Menuju Allah Ta'ala. Ini makam kedua. Melihat amal sebagai kurnia Allah Ta'ala. Tinggi makamnya. Daripada pertama itu.
Segala apa dia buat, dia rasa dia punya. Segala apa yang dia beri, dia punya. Sekarang makan tinggi sikit. Dia tahu ini Allah bagi. Kenapa aku jadi raja? Kenapa jadi menteri? Kenapa jadi Perdana Menteri? Di ketua menteri atau menteri besar? Tuan dan siapa-siapa saja. Dia tahu bahawa ini anugerah Allah Ta'ala. Allah bagi. Segalanya Allah bagi. Aku sihat. Aku cerdas. Aku berjalan pelajaran. Belajar tentang hidup. Allah bagi. Segala yang dimiliki itu Allah bagi. Anugerah Allah Ta'ala. Ini orang kedua. Kita ambil yang ni. Yang pertama kita tinggalkan. Yang kedua ni. Kita sihat, syukur. Oh, dia sebab dia makan yang berlezat. Dia makan yang baik-baik. Dia kalau sakit dia makan ubat yang special. Doktor pakar yang merawatnya. Sebab tinggal dia yang istimewa. Menyebabkan dia sihat. Ya. Segalanya itu. Sebab-sebab itu. Semua Allah bagi. Sebab Allah bagi. Yang berbangga. Oh, aku sihat. Berapa ramai orang kaya raya. Ada doktor pakar. Ada segala-galanya. Tapi sakit. Kalau dia hanya berkuasa. Fir'aun itulah. Segalanya pada dia. Dia melampau. Akhirnya dia pun mati dalam tenggelam laut. Kena orang kaya. Korun lah orang kaya. Segala dia boleh beli. Tapi akhirnya dia tenggelam. Ubay bin Khalaf. Seorang korporat yang hebat zaman itu. Akhirnya tercela. Dunia ini pun siapa di Mesir ke, di Filipina ke, di Morocco ke, di Malaysia sendiri ke, di mana-mana pun. Orang hebat-hebat. Siapa yang beri kehebatan itu? Allah bagi. Kalau dah bersyukur, la azidannakum insyaAllah. Tambah kehebatannya dunia akhirat. Kalau kufur, inna azabi lasyadid. Dahsyat. Nah itu ya. Ingat. Saya ulang, yang pertama itu beres. Bukan kita. Kita insyaAllah pada awalnya. Apa boleh buat? Kita rasa kita hebat. Kalau kita berusaha. Kalau kita ikhtiar. Kalau kita pandai. Kalau kita kaya. Bapak kita kaya. Keluarga kita yang kaya raya tolong. Mungkin itu peringkat awal. Tak apalah dah berlalu. Tapi yang tahap kedua kita masuk. Bahawa ingat segala-galanya Allah bagi. Kenapa orang tolong kita? Allah takdirkan tolong kita. Apa yang tolong? Tolong harta. Saya bagi harta, Allah takdir pada dia harta. Kenapa dia mengajar kita? Allah takdirkan mengajar kita. Ilmu dapat mana? Allah beri pada ilmu dia. Kenapa dia berkehendak mengajar? Allah beri dia kehendak untuk mengajar kita. Kenapa kita belajar? Kita berkehendak untuk belajar. Kenapa kita pandai? Allah beri ilmu pada kita. Pendek kata, segalanya kullun minni rabbina. Semua Allah bagi. Pusinglah ke mana pun, Allah bagi. Dia atau kita, siapa saja, Allah. Hanya kita kosong. Kita fakir Allah. Nah itu, jelas insyaAllah. Nah itu kesimpulannya. Yang ketiga. Yang ketiga makam tinggi. Mungkin tak tercapai. Tapi insyaAllah sampai. Dia tak nampak pun segala-galanya. Yang nampak segalanya Allah. Dulu kita nampak insan contoh, saya buat contoh kan. Kita nampak lautan, Masya Allah, hebatnya lautan itu. Indah lautan itu. Kita buat lukisan. Kita ambil gambar, foto. Dan indahnya cantik pandangan dia di pantai. Misalnya pantai Teluk Kemang, Masya Allah, cantiknya mana. Pantai itu, pantai cantik, Masya Allah. Itu orang awam. Orang khawas, tinggi sikit. Subhanallah. Masa cantiknya, indahnya pulau ini. Indahnya lautan ini. Indahnya gunung ini. Indahnya pemandangan ini, Masya Allah. Ingat Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, tak nampak segalanya. Segalanya pada dia. Allah, 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 Allah. Jadi kita harap kita sentiasa muraqabah, mujahadah, dan muhasabah. Muhasabah diri, kelemahan kita. Kedaifan kita, miskinnya kita, daifnya kita, fakirnya kita. Kemudian kita muraqabah, melihat Allah, melihat kita. Allah, segala-gala Allah beri kepada kita. Allah melihat kita. Allah ma'ana, Allah ma'ai. Yang ketiganya makam kita bahawa kita ingat apa? Segalanya milik Allah. Tidak sesuatu pun yang makhluk berkuasa. Allah pinjam segala-galanya kepada kita. Allah boleh ambil bila-bila saja. Saya ingatkan pada penguasa misalnya. Jangan sombong. Jangan takabur.
Malahnya rebut kuasa jika tidak mampu. Kuasa itu bukan kemuliaan. Jawab bukan kemuliaan tapi ujian. Taklif. Maka sebab itu kepada penguasa-penguasa yang tidak sedar diri, tidak mampu nak jadi penguasa. Bila jadi penguasa zalim, wal'iyazbillah. Jika mampu, mintalah jawatan macam Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Ini hafizun alim. Aku mampu jadi penguasa yang adil. Penguasa adil ini masuk golongan orang yang disebutlah Nabi SAW. Imamun adil ini mendapat naungan pada masa nanti yang tidak naungan lain. 7 golongan. Antara yang tamat ialah imamun adil. Moga-moga kita sentiasa meyakini Allah mengasihi kita. Allah melihat kita. Allah bersama kita. Segalanya milik Allah. Dipinjamkan untuk menguji kita. Kita bersyukur. Dan azin Allah tambah nikmatnya. Syurga insyaAllah. Yang kufur. Inna azabi la syadid. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.